Pagi ini ada pertanyaan oleh ahli Dewan daripada Ledang berkenaan dengan status PLKN yang terhenti sejak daripada tahun 2018. Untuk pengetahuan, saya telah pun memberitahu Dewan Rakyat bahawa kerajaan telah pun memutuskan pada tahun 2021 supaya program latihan khidmat negara ini disambung semula kerana dia dapat menghasilkan ramai belia-belia kita yang terlatih. Tetapi jawatankuasa yang dilantik telah pun membuat beberapa cadangan-cadangan yang mana ia masih lagi di peringkat jawatankuasa, dan di antara cadangan-cadangan yang dibuat oleh mereka, dia tidak lagi menggunakan template lama, PLKN lama, kerana PLKN lama ini dulu ataupun kita panggil PLKN 1.0 dulu, dia betul ramai, dapat melatih 900,000 orang dalam masa 16 tahun, tetapi belanja amat besar. Perbelanjaan kerajaan untuk tempoh masa tersebut melebihi 8 bilion, 8.05 bilion, ya. Satu perbelanjaan yang besar, bersamaan dengan satu kepala kita berbelanja sebanyak RM9,800. Apa yang dikaji oleh ataupun yang sedang dirangka oleh jawatankuasa yang dilantik oleh Kementerian Pertahanan adalah untuk kita menilai keberhasilan PLKN 1.0 dulu dan apa hasil dia, ya, yang dapat kita lihat. Rata-rata ahli jawatankuasa telah pun melihat bahawa PLKN 1.0 ini dia banyak kepada macam kita buat summer camp saja, ya. Dia tidak dapat menghasilkan belia yang benar-benar seperti apa yang nak kita capai. Maka jawatankuasa telah pun memberikan pandangan bahawa khidmat latihan negara ini yang berasaskan kepada kewarganegaraan dan disiplin perlu diadakan di peringkat sekolah. Maka ada satu fasa pertama di peringkat sekolah, di mana pelajar-pelajar di tingkatan 4 dan pihak Kementerian Pelajaran di sekolah-sekolah memang dah ada, ya, template, iaitu badan-badan beruniform. Mereka akan diperkasakan, dan selepas daripada itu mereka yang telah selesai SPM, mereka ini akan dilatih pula ataupun diambil pada apa dipanggil fasa kedua. Fasa kedua ini lebih kepada kita nak memberi latihan disiplin dan juga latihan kepada berasaskan ketenteraan. Itu sebabnya dia punya cadangan supaya pusat-pusat latihan ini diadakan di kem-kem tentera, di mana pusat-pusat latihan askar wataniah sebanyak 13 pusat latihan askar wataniah di seluruh negara dapat boleh menampung, dan pusat latihan polis Pulapol di Jalan Padang Tembak tersebut boleh menampung untuk melatih 1 tahun sampai 4,000 lebih orang pelatih. Jadi ini kita akan buat, dia boleh menjimatkan perbelanjaan daripada kerajaan. Dalam masa yang sama, dia akan dapat situasi ketenteraan dan kepolisian itu nanti, ya. Dan dalam masa 45 hari ini, 90% daripada modul dia adalah modul untuk melatih mereka sebagai anggota tentera, dan 10% sebagai latihan yang memberikan latihan kewarganegaraan. Jadi disiplin penting. Kita perlu anak-anak muda yang berdisiplin tinggi, dan latihan ketenteraan ini boleh orang kata memberikan semangat jati diri yang kuat dan kepada anak-anak muda kita. Selepas fasa 2, fasa 3 pula dalam template yang baru yang dicadangkan ini, iaitu mereka ini disambut kelahirannya oleh badan-badan agensi-agensi yang lain seperti bomba, pertahanan awam, polis, tentera. Mana masa mereka nak masuk tentera, mereka boleh masuk, diserapkan sebagai anggota tetap, tetapi mengikut masuk rekrut semula.
dan mereka dah ada latihan asas, dan mereka-mereka ini akan disambut dan dapat mereka bersama-sama dengan agensi-agensi, terutamanya agensi-agensi kesukarelawanan yang berasaskan kepada kesukarelawanan. Kalau mereka yang dulu fasa pertama itu mereka telah lalui, mereka yang telah pun dapat masuk ke IPTA ataupun IPTS pula, mereka boleh melalui apa yang dipanggil sebagai pelapis, rotu dan lain-lain. Kerana di IPTA, di universiti-universiti, wujud pula badan-badan beruniform yang dapat memberikan mereka peluang untuk mereka pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi untuk memasuki badan-badan beruniform yang ada banyak di setiap IPTA dan juga IPTS, insyaAllah. Jadi kita akan ada kesinambungan. Kalau dulu PLKN dulu tak ada. Ambil terus daripada SPM, punya lepasan SPM, lepas tu habis. Yang ini kita ambil daripada sekolah, lepas SPM, fasa kedua, kita buat latihan ala tentera, dan lepas fasa ketiga, kalau mereka ini mahu menyertai bomba, pertahanan awam, rela ke apa, memang dah ada. Mereka ini dah bersedia untuk menjadi sebagai anggota rakyat Malaysia ataupun anak-anak muda yang berdisiplin, anak-anak muda yang telah pun terlatih untuk mereka memberikan khidmat kepada negara kita yang dicintai ini, insyaAllah. Terima kasih. Ya. Belanja dia pun murah. Ya. Kita guna kem tentera, gunakan pusat latihan polis. Kita tidak lagi menggunakan kem-kem swasta yang mana dulu belanjanya amat tinggi. Selama 16 tahun, kita berbelanja lebih 8 bilion. Satu tahun, lebih daripada 500 juta dibelanjakan. Tetapi untuk kita punya PLKN template baru 3.0 ini, kita tidak akan berbelanja melebihi 100 juta satu tahun. Ya. Kerana kita menggunakan kem latihan sendiri, tentera, dan jurulatih pun, tenaga pengajarnya pun daripada dalam, daripada pihak tentera yang banyak ada jurulatih, dan juga pihak polis yang juga pun ada jurulatih yang sedia ada, insyaAllah. Kalau kita dapati, tadi ada dalam soalan Dewan daripada Ketereh, mereka kata untuk menggunakan tenaga kerja daripada veteran, maka kita juga akan dapat memberikan sedikit ruang untuk pihak-pihak veteran yang boleh menjadi jurulatih kepada PLKN 3.0 ini, insyaAllah. Yes? Anything? Tak ada apa-apa. Okey. Terima kasih. Ya. Saya tak tahu pasal kontrak-kontrak itu, tapi saya boleh cek lah. Petang nanti saya ada lagi satu PC. Ya. Petang nanti. Petang lepas saya jawab, lepas ni saya ada MQT. Saya jawab pasal Boston saja. Tapi nak tanya SF boleh, tak ada masalah. Itu kapal terakhir. Kita tak buat sekali 5. Kapal pertama dia punya hal tu dah siap dah sampai dekat 60%. Design pun dah dekat 96%. Ya. Kita baru nak mula minggu lepas. Sebab walaupun bulan 5 dulu kita dah buat perjanjian, sign, tapi orang kata novation agreement dan semuanya, dan syarikat BNSB tersebut diambil alih oleh Kementerian Keuangan baru ujung bulan September. Jadi pekerjaan awal akan bermula dalam minggu ini, ya. Kita buat. Jadi ada dalam lebih kurang 3-4 bulan delay. Patutnya tahun 2026 bulan 8 ada 3 bulan lah lewat kerana kita punya T.0 tu dah beralih, kan. Kita punya asap. Kita tak buat sekali 5, kita buat 1 dan yang terakhir 2029. Kerana nak buat hal saja, kerana enjin dah ada. Setiap kapal 5 biji itu 2 biji enjin, 2 generator, 2 gearbox, 2 shaft, 2 propeller, semua dah ada. Ya, cuma tambahan tempoh hari kerana kita pihak Navy baru mengemukakan dan juga telah bersetuju combatant capacity kita, jenis apa yang nak kita gunakan, ya. Kerana pada kita buat mula-mula dulu, kita tak masuk perkiraan kos untuk misal surface to surface, surface to air punya misal belum masuk. Jadi itu hari kita buat sekali, maka 1/4 billion tu adalah tambahan untuk kita keupayaan combatant kapal tersebut. Ya?
Alright. Dia 2029 tu tarikh kapal kelima. Siap. Lima kan. Tapi kapal pertama dia punya hal tu dah siap dah, hampir dah dekat 70%. Dan enjin semua dah masuk dalam. Cuma kita nak buat dia punya truss saja, ya. Tapi truss belum boleh masuk kerana kita nak buat sistem communication baru nak masuk. Kita punya combatant launcher kita dah masuk semua, baru kita tahu truss. Itu portion yang terakhir sekali. Dia pakai blok-blok. Jadi blok yang akhir sekali itu kan masuklah. Kita tak boleh buat kapal kemudian nak masuk barang lain kena cabut balik ataupun kena buka balik kan, ya. So hal tu ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kita pakai blok-blok, jadi no issue. Tu masa cepat. Dia bukan diserahkan, siap pembinaan. Dia ada diserahkan dengan siap pembinaan, dua perkara berbeza, ya. Siap pembinaannya sekarang ni ada delay 3-4 bulan, boleh jadi bulan 9, bulan 10 2026, patut itu bulan Mei, tapi lambat buat perjanjian. Selepas siap pembinaan, kapal ini sekarang di dry dock di atas daratan. Siap pembinaan kita terpaksa bawa ke dalam kita punya harbor. Itu dalam air. Bina kapal, takut kapal tenggelam kan, nak test juga dia sama ada dia akan mengapung. Yang penting adalah dia punya level. Misi 90% degree, tak boleh 0.01% lari sengit pun tak boleh. Kerana nanti kalau kita menggunakan kita punya misal, dia akan lari jauh, ya. Because misal kita tembak dekat 50 km punya target, if it is 0.001% from here, it can be bigger. Dia tak akan tepat. So harbor test mengambil masa sekurang-kurang 6 bulan. Lepas harbor test, dia punya leveling semua everything, kita kena pergi open sea test. Open sea test ni maneuvering. Dia punya speed berapa, kita ram sampai berapa maksimum speed dia. Dan dia kata nak buat combatant, nak tembak dia punya misal, itu semua kena perlu diuji, pandu. Barulah pihak Navy ataupun tim penilai kita puas hati dan oleh kita terima. Jadi akan dikomission lah pada ketika itu, ya. Jadi dia mengambil masa. Tapi pembinaannya kapal pertama mungkin boleh siap bulan 10 tahun 2026. Siap dibina, ya, dibina. Kemudian we have to go for harbor test for 5 months and open sea test 5-6 months. Yeah. Yeah. Then only we can commission. Navy puas hati bahawa kapal ini boleh diterima, diguna oleh Navy. Then only kita akan menerima penyerahan kapal tersebut daripada pihak kontraktor. Different kapal, different penilaian. Yeah. Every time that kapal siap pembinaannya perlu melalui the same procedures, iaitu harbor test and open sea test. Yeah. Yeah. Once Navy happy, everything perfect, kapal sempurna, harbor test okeylah. Harbor test ni sama ada dia can float atau tidak. Tapi yang penting ialah open sea test. Open sea test, you cruise berapa, you full ram berapa, then you combatant punya misal 90 degrees macam mana, dan masa you pusing, you boleh tembak ke tidak, that kind of thing lah. Yeah. A lot of tests, very rigorous tests by the Navy. Satu-satu, dia tak boleh semua sekali. Satu-satu, satu siap lah. But by the time kita akan buat rapid siap lah. Yeah. Tapi yang paling akhir kita punya jangkaan buluh 2029. No issue. Yeah. Kerana enjin semua dah ada untuk 5 buah kapal tu. Setiap satu kapal ada 2 enjin besar, enjin diesel. Setiap satu enjin ada 1 generator. Dan juga ada dia punya gearbox, 2 gearbox, 2 shaft, 2 propeller. Ya. Itu yang dekat 5 billion spend on that. Designed by our people here, but the ownership of this design is the Naval Group, France. So kita design dan kita hantar. Dan dia akan tentukan sama ada design yang as build, as design kat sini bersamaan dengan design yang asal dia lah. Ya. Jadi kalau tak ada apa-apa isu, dia akan luluskan lah. Yeah. But so far dia by batch, every 10% dia luluskan. So far dah sampai 80 lebih % now, dia tak ada isu lah. Yeah. Because our people kat sini memang dilatih, adalah orang yang terlatih dan dilatih oleh pihak prinsipal juga sendiri. Jadi
Bukan mereka yang buat kat sini, tapi kita. Kita buat, kita design according to dia punya drawing, ya, dan kita draw kat sini. Dan as we build, dan dia punya pihak principal akan tengok sama ada dia in accordance or not dengan dia punya original design. Kalau itu, okey lah. So, no issue. Dia very rigorous. Buat kapal ni bukan macam buat senang-senang. A lot of tests, a lot of orang kata phases yang perlu kita lalui untuk memastikan kapal, especially this is a combat ship kan. This is not ordinary ship, this is a combat ship. Combat ship because we have weapon, especially missile and torpedoes. Jadi kalau tak tepat, bearing dia tak tepat, dan dia akan lari. Alright? Terima kasih.